tekan record dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua. Kita bersua kembali dalam kita punya webinar kedua untuk kita punya webinar Geopark Lembah Kinta. Yang pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Perbadanan Taman Negeri Perak dan juga kita punya rakan penganjur Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Perak dan Persatuan STEM Kebangsaan Cawangan Negeri Perak yang menganjurkan program ni. Kalau minggu lepas ni kita dah adik-adik semua dah tengok kan macam mana nampak perempuan pun boleh jadi ahli geologi kan, betapa coolnya kerja kan. Kerja dalam sains, kerja dalam STEM ni tak semestinya kedua dalam amal je, ada yang nak duduk luar juga. Jadi bila kita dah tahu dah geologi ni macam mana, kita Puan Amalina cerita minggu lepas, kita cerita pasal batu kan. Minggu ni kita nak tunjuk kan, ada sebenarnya batu tu, ada batu-batu yang cantik. Tapi kita nak cerita batu-batu yang cantik dekat negeri Perak. Sebab itulah pada minggu ini saya telah menjemput Puan Ain. Puan Ain, apa khabar Puan Ain? Daripada Badanan Taman Negeri Perak. Ya, khabar baik. Sekejap saya pin ni spotlight. Tu boleh nampak sebelah-sebelah. Oh, okey. Boleh nampak macam ni sikit kan. Jadi apa kita punya minggu lepas adik-adik kita dah bersama-sama dengan Puan Amalina, dia cerita pasal geologi, macam mana kerjanya masuk hutan dan sebagainya kan. Jadi minggu ni kita nak cuba tarik adik-adik ni sebenarnya geologi ni lah satu benda yang dekat dengan diri diorang, betul kan Puan Ain kan? Betul, betul. Ada tempat yang cantik yang diorang boleh lawati bila semua dah vaksin, lepas tu semua orang boleh mentas negeri kan. Kita nak promote, datanglah Ipoh kan. Kat Ipoh ada tempat-tempat yang best kan. Bukan betul. Nak pergi Tambun saja, betul tak Puan Ain? Tak bagi main Los Pulau Tambun. Los Pulau Tambun pun salah satu tempatnya jugalah kan. Betul. Jadi untuk mukadimah hanya bila Puan Ain mungkin sebelum nak share kita punya sisi perkongsian pagi-pagi ni, mungkin Puan Ain boleh ceritakan dulu Puan Ain dan tugasnya dan apa peranan sebenarnya Perbadanan Taman Negeri Perak ni sebenarnya. Silakan Puan Ain. Okey. Terima kasih Encik Jihan. Assalamualaikum, selamat pagi pada semua peserta untuk sesi webinar kita yang hari inilah 25 September. Okey, jadi sedikit introduction lah mengenai saya. Mungkin saya Ain, orang panggil Puan Ain. Saya berkhidmat di Perbadanan Taman Negeri Perak, pegawai yang menguruskan Geopark Lembah Kinta. Jadi mungkin ada sebelum ni yang tak kenal Perbadanan Taman Negeri Perak tu apa kan, tak pernah dengar pun. Tapi Perbadanan Taman Negeri Perak ni popular sebenarnya dengan Taman Negeri Royal Belum. Jadi kalau siapa yang pernah dengar Royal Belum dekat Gerik tu, jadi itulah tugas Taman Negeri, mana kita menjaga flora dan fauna. Termasuklah untuk Geopark Lembah Kinta. Baik. Jadi mungkin adik-adik ni ingat yang Royal Belum tu di sebenarnya sebuah taman negara taman negeri Taman negeri ya, hutan simpan. Hutan simpan antara yang tertua di dunia kan. Betul. Setiap negeri pun ada juga Perbadanan Taman Negeri je, betul tak Puan? Betul. Yang popular pun macam Taman Negara Pahang. Besar. Macam kita kalau Perak, kita Taman Negeri Perak. Jadi dah kita intro sikit tu, mungkin Puan Ain boleh mulakan kita punya sesi perkongsian kita pada pagi ini. Silakan Puan Ain. Boleh, terima kasih Cik Ihan. Okey. Jadi saya ada slide pembentangan, tapi kita santai je. Kalau nak tanya ke, nak apa tak faham ke, boleh terus interrupt je, direct je, boleh tanya dengan saya. Boleh. Okey, jadi kita nampak sini sebelum ni ada Puan Amalina yang bercakap mengenai kerjaya dalam STEM Geoscience. Jadi saya juga merupakan salah seorang graduan geologi lah, ahli geologi. Memang graduate daripada Universiti Malaysia Sabah. Jadi sekarang ni tak semestinya geologi macam Cik Hian cakap tadi bekerja di dalam lab kan. Bekerja dengan lab, bekerja dengan batu, ketuk-ketuk batu, ambil sampel dan sebagainya. Tetapi geologi ni juga ada dalam sektor pelancongan. Kita boleh gunakan geologi untuk
pelancongan. Untuk menariklah, bukan sahaja kerja dalam lab lah. Betul. Okey, jadi saya akan bercerita mengenai keindahan Jopak Lembah Kinta. Okey. First kali, apa tu Jopak sebenarnya? Tak pernah dengar apa sebelum ni, tak dengar apa sipi-sipi je kan? Okey, jadi kawasan Jopak tu, kalau kita di negeri Perak ni kita ada satu Jopak kepasaan iaitu Jopak Lembah Kinta. Okey, ni yang dapat tengok kat sini logo lah untuk Jopak. Di mana kawasan Jopak ni merangkumi 3 majlis lah, Ipoh, Kampar dan Batu Gajah. Jadi kawasan Jopak Lembah Kinta ni merupakan Jopak yang terbesar di Malaysia. 1952 km persegi. Selain daripada Jopak Lembah Kinta ni, kita ada Jopak lain juga. Jopak Langkawi, Jopak Jerai, Jopak Kinabalu. Jadi di Perak kita ada Jopak Lembah Kinta. Jadi kenapa kita panggil itu kawasan tu sebagai Jopak? Apa tu Jopak kan? Geo tu merujuk kepada geologi. Park tu taman lah. So taman geologi. Apa taman geologi? Tapi yang uniknya untuk Jopak ni, di mana dia bukan sahaja ada tapak-tapak geologi yang menarik, tetapi juga ada tapak-tapak sejarah, tapak budaya, komuniti. Jadi semua yang dalam kawasan Jopak tu dikira sebagai elemen Jopak Lembah Kinta lah, termasuklah kita yang duduk dalam kawasan Jopak tu. Okey ke saya cakap laju sangat? Okey Boleh Puan. Okey je. Okey, ni listing je lah. Saya tak ada nak explain satu-satu. Ini yang saya sebutkan tadi, dalam Jopak tu dia ada macam-macam. Dia ada geotapak, itu tapak geologi, ada tapak sejarah budaya, ada tapak biodiversity, dan juga kita ada produk-produk. Macam di Ipoh tu kita popular dengan kacang putih kan. Lepas tu dengan limau balinya. Kalau pergi Ipoh memang itu popular lah. Tu salah satu produk yang ada dalam kawasan Jopak Lembah Kinta ni. Okey. So jadi first kali kita nak identify lah macam mana nak tahu kawasan tu tapak Jopak Jadi kalau nak tahu kawasan tapak Jopak, kita ada 3 lah identiti ni. Kita ada welcome signage. Kalau macam pergi satu-satu tempat tu kan tengok ada tugu besar macam ni. Itu dikira tu kawasan sebagai tapak Jopak lah. Dan kita ada penunjuk arah dan juga info panel untuk bekalkan maklumat-maklumat lah mengenai tapak di dalam kawasan Jopak tu. Okey. So kita banyak gambar selepas ni. Jadi saya lebih suka bercerita mengenai gambar lah, lagi menarik kan. Okey, so unik ni Jopak Lembah Kinta ni, Ipoh, Kampar dengan Batu Gajah, sebab dia memang mempunyai hubungan yang rapat antara komuniti dengan Jopak tu sendiri. Sebagai contoh macam gambar ni, gambar Kek Lok Tong dekat Gunung Rapat Ipoh. Dia gua Batu Kapur. Tapi digunakan untuk sebagai untuk orang kata untuk beribadat, sebagai pusat ibadat. Jadi ada kaitan antara orang kita dan juga dengan kawasan yang ada geologi kat situ. Kek Lok Tong ni dekat Ipoh memang menarik lah. Kalau tuan-tuan puan-puan adik-adik nak pergi, memang saya syorkan lah, memang cantik. Open untuk to public. Dia tak ada kena bayar Puan Tak ada. Memang tak ada bayar. Dia terbuka sebab dia pusat ibadat. Jadi dia terbuka lah. Bukan setakat macam penganut Buddha ke yang pergi. Tapi semualah turis daripada, bukan sekata Malaysia je. International tourist tu memang pergi kat sini. Jadi adik-adik boleh pergi ni. Okey. Kemudian next saya masuk pada tapak-tapak Jopak lah. Okey, dan salah satu tapak Jopak di dalam Lembah Kinta ni, satu adalah Needle of Tambun di kawasan Gunung Datuk. Okey, dekat mana Needle of Tambun ni? Dia di dalam Lost World of Tambun. Jadi siapa yang pernah pergi Lost World? Lost World Tambun ni dia ada satu picture macam pensel ni. Dia ada bentuk pensel macam tu, kita panggil Needle of Tambun. Itu salah satu keunikan lah yang ada dalam kawasan Jopak.
Yang unik ni sebab untuk jadi struktur macam ni, kita jarang jumpa memang kita susah nak jumpa yang boleh berdiri tegak macam tu. Dan memang terdiri pada batu kapur lah, sebab Lembah Kintan memang batu kapur. Jadi yang di Daerah Tambun ni ada dalam kawasan Loswa lah ya? Ya, betul. Maksudnya kalau kita pergi mandi kan, ada zoo lah kat dalam tu, ada Luminous Forest. Tapi bila tengok tinggi, dongok sikit kepala, memang kita nampak picture jarum ni, Needle of Tambun ni. Jadi adik-adik dengar tu nanti ajak mak ayah apabila dah boleh rentas negeri nanti apa semua, ajak mak ayah datang Losok Lor Tambun, tapi jangan pergi mandi kolam, pergi tengok batu dulu. Tengok dulu, cari dulu jarum ni. Betul. Jarum besar ni. Betul, ambil gambar kan? Betul. Lepas tu hashtag sikit lah Geopark Lembah Kintar. Boleh. Letakkan hashtag Geopark Lembah Kintar di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Betul. Silakan Puan. Okey. Ini gambar zoom in lah. Ini kalau kita tengok daripada pandangan mata kita akan nampak macam ni. Struktur pensel ataupun jarum tu. Okey, dan seterusnya adalah kawasan, tadi Lost World of Tambun, itu adalah man-made punya taman lah. Tapi man-made pun dia dibuat dalam kawasan batu kapur. Okey, tapi kita ada satu lagi, kita ada satu tapak Lubuk Timah Hot Spring. Dekat Perak pun, dekat Ipoh ni, kita pun ada kolam air panas. Dekat Simpang Pulai lah, on the way nak naik Cameron, ada satu tapak tu, Lubuk Timah Hot Spring. Jadi situ memang ada satu kolam. Kolam tu memang ada mengeluarkan air panas. Tak adalah air panas yang mendidih nak rebus telur tu kan. Tapi memang sesuai untuk kita mandilah dengan air tu. Mungkin adik-adik kita dia tak mungkin dia pun first time dengar kata selalu kita tengok air tu air sungai kan. Kalau kita tengok air sungai, macam air sungai ni sejuk kan, mestilah sejuk, pergi siang sejuk, pergi petang sejuk. Tapi dekat tepi sungai ni ada pula air yang keluar dia air panas. Air panas, betul. Macam mana boleh jadi kan air panas tu kan? Itulah fungsi tu, kita belajar geologi, kita tahu dekat dalam bumi ni sendiri dia ada pemanasan. Bumi kita dia tak sejuk. Dalam tu dia panas. Kalau macam negara lain dia keluar volcano lah, gunung berapi dan sebagainya. Tapi kita Malaysia, kita tak ada volcano. Tapi kita tetap ada air panas, kita memang ada berlaku pemanasan dari dalam bawah tanah tu, ada pemanasan, so dia pun keluar, jadilah mata air panas. Jadi nak rasa macam mana panas dia, boleh terbakar kulit ke tak? Tak adalah terbakar kan, tengok ada gambar ni, bukan boleh mandi je, nak rasa macam mana panas dia, datang dekat Lubuk Timah Hot Spring dekat Simpang Pulai. Betul. Okey. Betul. Ni kita nak melancong ni dalam Geopark ni. Virtual tourism ni. Betul. Okey. Kemudian next kita nak pergi mana pula dalam Geopark? Okey, ini salah satu tapak yang memang popular lah. Gua Tempurung. Siapa yang pernah pergi? Kalau orang Perak tu kalau tak pernah pergi Gua Tempurung tu memang rugilah. Cik Shihan pernah pergi ke Gua Tempurung? Saya masa kecil dululah ada pernah pergi Gua Tempurung tu, tapi dilarang oleh mak saya sebab dia nampak macam bahaya tu. Mungkin time tu dia tak ada railing macam ni ke semua kan, bahayalah. Betul. Okey, untuk makluman lah, Gua Tempurung ni terletak di Gopeng dan merupakan gua yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Memang kalau kita masuk itu memang ada railing, ada tangga, memang kena panjat banyak tangga. Dia ada chamber lah, maksudnya dia ada bilik kecil, ada bilik besar. Jadi menarik lah, maksudnya kalau adik-adik tuan-tuan puan-puan nak pergi, memang menarik. Dan di dalam Gua Tempurung ni juga ada, kita boleh tengoklah macam fitur-fitur geologi yang menarik. Sebagai contoh yang kita tahu macam stalagmite, stalactite, itu memang ada dalam kawasan di dalam Gua Tempurung tu.
Bila kita sampai Gua Tempurung tu memang nak dia tak boleh pegang batu-batu tu sebab takut nanti dia mengganggu. Stalaktit dengan stalagmit tu dia nak membesar. Kalau kita sentuh tu takut air dia tu ke apa kena tangan kita, dia dah terbantut pula kat situ. Betul, kita kena pergi, bila kita nak pergi tu dia kena ada undang-undang dia. Jangan main pegang saja. Nak main meraba-raba dia tak boleh. Dia kena ikut railing tu, kita tengok mata kita supaya benda tu kekal lah. Nanti kita datang lagi ada. Okey, selain daripada rekreasi lah, dulu ni dekat dalam Gua Tempurung ni ada komunis. Zaman dulu-dulu ni disebabkan Gua Tempurung ni besar, jadi dia bersembunyi kat dalam tu. Dia ada ruang untuk dia sembunyi, duduk dekat dalam tu, tentera komunis lah waktu zaman darurat di Tanah Melayu dulu. Menariklah, banyak sejarah dalam Gua Tempurung. Baik. Okey, ini salah satu bilik lah ataupun chamber yang antara yang terbesar dalam Gua Tempurung lah. Tengok gambar macam ni barulah kita tengok dia ada lighting dia semua kan. Barulah kita boleh bakar adik-adik kita untuk merancangkan ekonomi pelancongan Perak. Betul, domestic tourism pelancongan domestik ni kita ke support, kita pergi tempat-tempat yang ada dekat Malaysia ni. Ya, betul. Okey. Kemudian selain daripada Gua Tempurung, kita pergi pula kepada Ipoh. Ipoh ni saya rasa semua pun memang pernah pergi kot, Taman Rekreasi Gunung Lang ni. Memang salah satu tempat yang popular lah, sebab dia tepi highway je. Jadi Taman Rekreasi Gunung Lang ni juga merupakan salah satu keunikan ataupun kita highlight sebagai satu keindahan dalam kawasan Jopark Lembah Kinta. Ini pandangan daripada atas lah, kalau kita pakai drone apa kan, kita nampak dia macam ni. Di mana kalau kita tengok di bahagian tengah tu, dia ada membentuk tasik. Jadi tasik ni sebenarnya adalah bekas perlombongan yang pernah dululah, sebab Ipoh memang popular sebagai perlombongan yang terbesar di dunia satu masa dulu. Jadi Taman Rekreasi Gunung Lang ni merupakan salah satu tinggalan lah perlombongan yang pernah jadi. Ada orang korek. Jadi terbentuklah kolam yang macam ni. Tu kita boleh naik bot. Kat sebelah sana ada zoo. Jadi menariklah. Ini pun salah satu tapak dalam kawasan dalam Jopark Lembah Kinta. Mesti dalam tu lombong tu, lepas tu air isi dia akan jadi tasik. Jadi kolam. Betul. Dia lama-lama dia penuh. Masa zaman putih tu Puan, apa yang diorang korek dekat situ, apa yang diorang cari kat situ? Waktu orang putih datang dekat tempat kita ni, kita ni banyak mah, tapi bukan mah, tapi kita ada bijih timah. Bijih timah tu yang diorang korek. Sebab kita memang banyak dengan bijih timah. Kaya Malaysia ni sebenarnya. So adik-adik pun kena tahulah kita punya sejarah dulu macam mana boleh terbentuknya kolam-kolam ni, kebanyakannya sebab aktiviti perlombongan. Tengok tu adik-adik, dia bukan kita belajar geologi saja. Dia ada kaitan dengan sejarah, ada kaitan dengan budaya. Betul. Saling berhubung semua tu. Betul. Dalam Jopark ni semua berhubung disebabkan geologi tu terbentuknya sejarah, terbentuknya budaya. Kalau kawasan tu tak ada batu kapur, tak ada biji timah, tak adalah dia orang nak korek kat situ kan. Betul. Jadi sebabkan adanya geologi kat kawasan tu, ada hasil, orang pun datang kaji, batu ni ada biji timah ni. Orang datang korek. Jadi lama-lama boleh jadi kolam. Okey, then next. Okey. Ini salah satu tapak juga di dalam kawasan Jopark, iaitu nampak tulisan bawah ni, kecil sangat kot tulisan, Gua Kandu di Gopeng. Okey, kalau kita memang tak nampak guanya pula, kalau pasan ada satu pintu tu yang menghadap ke depan, kita nampak satu lubang ni,
Itulah orang kata salah satulah pintu masuk dekat dalam perbukitan Batu Kapur yang besar ni. Ada gua dekat dalam ni. Ni gua Kandu lah di Gopeng. Dia sama juga macam gua Tempurung, dia dekat je dengan gua Tempurung. Memang ada aktiviti lah eksplorasi gua lah di dalam kawasan Gua Kandu ni. Sama je macam Gua Tempurung, cumanya Gua Kandu ni gelap. Dia tak ada lampu-lampu. Dia lagi mencabar lah. Kalau kita masuk dalam tu, apa yang menarik kita boleh tengok kan dalam Gua Kandu ni? Dalam Gua Kandu ni sama macam gua-gua yang lain, dia banyak fitur-fitur geologi lah. Stalaktit, stalagmite dan juga kadang-kadang tu ada jumpa apa ni orang kata menyerupai. Contohnya sang kelembai. Ada yang nampak macam muka lembu. Ada yang nampak macam ayam KFC pun ada. Kalau dalam gua ada dalam ayam gua. KFC. Boleh drive through. Jadi adik-adik kalau nak pelancongan yang kita masuk pelancongan tu yang boleh tegak-tegak bulu roma sikit boleh pergi Gua Kandu. Boleh. Dalam gua ni ialah kita tahu dari segi geologi tapi ada juga mitos-mitos. Itu yang menjadikan Geopark ni menarik. Kita boleh terima untuk mitos sebab itu yang membuatkan satu tempat tu jadi lebih menarik. Contohnya macam Tasik Dayang Bunting. Tengok dia kenapa panggil Dayang Bunting? Sebab dia bentuk macam perempuan yang mengandung. Sebab tu. So sama juga di dalam kawasan Geopark Lembah Kinta, kita pun terkenal dengan kita punya mitos dan juga legenda lah. Ya. Salah seorang kita punya peserta ni Encik Muhammad daripada Muhammad bin Mansur daripada Geonet, dia kata pernah masuk banyak habuk. Banyak habuk tu kan. Nanti kita minta ada orang vacuum kan gua tu. Betul. Encik Muhammad ni salah satu geo guide kita. Dia memang expert lah kalau masuk-masuk gua. Memang kalau dalam Gua Kandu ni dia kering. Dia banyak habuk. Kalau Gua Tempurung ada sungai, dia lembab-lembab kan. Betul. Dia berbeza dengan Gua Kandu ni dia kering lah. Memang berdebu lah kalau masuk. Baik. Okay, next. Apa lagi? Okay, ini bukan gambar saya. Saya tak sampai. Okay, ini gambar menunjukkan puncak Gunung Korbu lah. Salah satu tapak-tapak dalam Geopark ni termasuklah Gunung Korbu. Gunung Korbu tu salah satu site dalam Geopark juga. Di mana kalau nak hiking itu bukan macam hiking Bukit Keledang ke Bukit Batu Putih, bukan dia bukan santai macam tu, tapi ini memang betul-betul hiking lah. Saya rasa paling kurang pun kena 2 hari 1 malam baru boleh sampai ke puncak. Paling kurang lah. Itu pun saya rasa kalau Encik Muhammad boleh lah kot. Yang dah memang expert maling gunung ni. Tapi kalau orang biasa macam saya tak dapat. Saya hantar drone je lah pergi 4 hari okey Cik Mat lah. Jadi boleh urusan dengan Cik Mat dalam urusan gunung ni kan. Dia kena rasa juga ni adik-adik kan. Dia kena rasa daki Gunung Korbu. Betul tu. Puan siapa? Puan Rusmawati siapa? Jom daki Gunung Korbu. Betul. Betul. Encik Muhammad betul. Dia kedua tertinggi selepas Gunung Tahan. Beza 4 meter je daripada Gunung Tahan. Sikit sangat beza dia. Betul. Okey. Next. Silakan Puan. Ya. Okey, selain daripada tapak-tapak tadi, kita juga ada Gua Tambun Gunung Panjang. Okey, yang menariknya Gua Tambun Gunung Panjang ni dia bukan gua tapi dia merujuk kepada lukisan yang terdapat di kawasan tersebut. Kalau nampak ada macam lukisan-lukisan merah kat sini kan. Tu salah satu
zaman Neolitik lah, kita ada penemuan lukisan Neolitik di Gua Taman Gunung Panjang. Memang betul-betul dekat bandar. Jadi kalau sangat menarik lah kalau untuk tujuan pembelajaran. Kalau ini bukan lebih pada geologi tapi lebih kepada arkeologi lah. Kaji-kaji sejarah zaman dulu-dulu kan, jumpa alat lah apalah. Ini dia ada satu lukisan. Biasa kita tengok lukisan, biasa orang lukis pakai colour hitam, betul tak? Betul. Dia pakai batu arang. Tapi yang unik dekat kawasan ni, sebab dia guna colour merah, dia punya painting tu colour merah. Kenapa colour merah? Sebabnya dekat kawasan ni ada satu mineral, nama dia hematite. So mineral ni dia memang colour merah. So dia memang lukis pakai mineral yang ada dekat kawasan Gua Tambun Gunung Panjang. Gua Tambun tu itu yang dekat dengan kem askar tu ke puan? Betul, dekat belakang Caltex Tambun. Itu pun turun-turun lebuh raya boleh pergi tu adik-adik. Betul, sangat-sangat dekat. Kalau ada siapa yang berminat nak pergi, boleh kontak dengan saya, nanti kita pergi tengok sendiri. Ini memang ni kalau kita tengok secara lebih besar lah, ada lukisan, kalau tengok ada yang bentuk macam apa tu, nampak tak macam dugong? Ada. Dugong, saya nampak macam ikan keli. Ada bentuk macam dugong, nampak ada bentuk macam apa, kesa saya tak nampak kan. Ada bentuk macam rusa, macam-macam ada kat sini. Memang itulah kita heran tu, macam mana boleh lukis dugong kat sini? Ada dugong ke dulu? Menarik. Kenapa dia lukis dugong? Kenapa dia tak lukis tupai ke? Dia tak lukis kucing ke? Kenapa dia lukis dugong? Itu salah satu kita kena menarik lah. Maksudnya macam mungkin dulu kawasan tu dia bukan darat. Mungkin ada dugong. So biasa dia balik-balik dia nak cerita ke orang, dia lukis. Ni saya nampak dugong. Lukis. So kita macam-macam motif lah kita boleh tengok dekat kawasan Gua Tambun ni. Ini satu mesej juga saya rasa Puan Ain ke, bila generasi kita ni kita dah macam Cik Mat dan Puan Ain kan, kita dah menemui benda ni dan kita tak tahu apa dia punya maksud di sebalik lukisan ni. Jadi kita perlukan adik-adik ni tolong sambung belajar dalam bidang ini. Tolong bagi tahu kami, kita tolong sambung kajian ni kan. Kita nak tahu juga. Sebab itu betul. Kita nak adik-adik masuk belajar dalam bidang ni. Ada bidang arkeologi ke, geologi ke kan. Sambung kita nak tengok mungkin adik-adik yang menemui apakah maksud lukisan-lukisan ni. Gitu tak baik. Betul. Sebab kadang-kadang kalau dalam lukisan ni lain orang lain dia tengok kan. Kadang ada macam saya cakap, itu dugong tu. Mungkin Cik Shihan tengok, tak, itu macam ikan je, ikan keli je. Dia lain kan. Kalau adik-adik pergi tengok, saya tak tengok macam dugong, saya nampak tu macam spider ke apa ke. Tak tahu, kita lain kan. Jadi menarik lah untuk buat lawatan ke apa, kita boleh pergi tengok kat sini. Dekat je dalam kawasan Jopak. InsyaAllah. Okay. Next. Okay, tadi kita tengok lukisan. Banyak ni dalam kawasan Jopak ni kan. Bukan kata ada tasik, ada gua, ada lukisan. Selain tu kita juga ada fosil. Mungkin yang pernah dengar fosil sebelum ni, geologi ni belajar fosil ke? Memang kita ada belajar dengan fosil, sebab kalau kita nak kaji fosil tu, kadang-kadang kita nak tahu umur fosil ni berapa. Kadang-kadang kita ambil batu yang dekat situ. Kita tengok batu tu umur berapa, sama dengan umur fosil tu. Jadi salah satu tapak fosil yang kita ada ialah Gua Naga Emas di Simpang Pulai lah. Simpang Pulai. Okey, di mana di sini kita ada satu fosil vertebrata, maksudnya yang bertulang belakang. Kita boleh nampak ada macam tulang belakang tu hampir lengkap. Maksudnya dia ada daripada kepala sampai ke kaki. Tak ada yang hilang. Kita tak tahu lagi lah dia spesies apa, tapi
pengkaji-pengkaji lebih sukalah maksudnya refer dia sebagai spesies Panthera ataupun harimau. Tapi tak tahulah harimau kecil ke harimau besar ke, kita tak tahulah spesies yang sebetulnya. Umur dia dianggarkan 360,000 tahun dahulu. Oh, itu lama tu kan. Lama tu. Rasanya tak ada manusia yang apa ni lah, yang ada ketika tu. Dan yang sempat kan kita pun paling lama 100, kita dengar 100, 110 tahun kan. Tapi fosil tu 360,000 tahun dahulu. Memang dah sangat-sangat lama lah dia berada di dalam kawasan tu. Oh, ada gambar lagi besar ke pun? Yang ni kan. Adik-adik apa selama ni kita tengok kat movie je kan, apa fosil ni tengok dalam YouTube semua kan. Inilah peluang dia kalau kita nak tengok fosil yang betul yang masih lagi terbenam dalam batu tu. Awak ambil feel sikit kan. Tapi dia bukan boleh sembarangan je ke puan nak pergi ke tempat ni. Kalau nak pergi, kita boleh arrange dengan bawah Jopak, bawah Taman Negeri, kita boleh buatlah contoh macam nak buat lawatan sambil belajar dan sebagainya, kita boleh bawa pergi sini. So mungkin adik-adik akan ada minat lah untuk jadi ahli arkeologi kan. Nak cari tulang dinosaur ke apa ke. Tapi dekat sini kita tak ada tulang dinosaur lah. Kita ada tulang-tulang haiwan yang lebih kecil. Lebih kecil daripada dalam kawasan Lembah Kinta ni. Baik. Okey. Kemudian seterusnya sudah itu antara tapak-tapak Jopak lah. Kemudian apa yang kita boleh buat dalam kawasan Jopak ni banyaklah. Kita ada hiking, camping, cycling, semua ni aktiviti yang boleh buat dalam kawasan Jopak. Okey, so kita rehat sebentar. Kita ada sikit lagi slide lepas ni. Kita tengok video dulu Encik Shan boleh? Boleh. Silakan Puan. Okey. Saya mutekan diri saya dulu. Dengar suara ada lagu tak? Dengar suara bunyi tapi dia punya video tu tak terkeluar Puan. Mungkin kena stop share ataupun share semula. Okey, sekejap saya stop share lah. Sekejap Boleh ke? Ini pun bukan juga. Mungkin Puan kena share apa tu. Okey, kejap. Tahu saya tak. Okey, sorry. Kejap. Maaf. Ada ke? Ada. Okey, mari kita nonton. Okey.
Okey. Ha. Okey. Okey, tengok video tadi. Itu antara tadi saya dah sentuh sikit beberapa tapak, jadi kita ada banyak lagi lah tapak dalam kawasan Jopark tu lah, termasuk tapak-tapak budaya lah macam Kelly's Castle, TP5, itu juga dapat dalam kawasan Jopark. Okey, kita next, kita progress. Okey, yang tadi dapat tengok dalam video, salah satu tapak sejarah lah budaya iaitu kapal korek Tanjung Tualang. Dulu kapal korek ni memang kita boleh masuk. Dulu kita ada besar ni kapal korek ni. Dulu kita ada 5. Waktu tu zaman 70-an dulu, tapi sekarang tinggal 1 je yang masih berdiri macam ni sebab kebanyakan kapal korek ni dah terpusing. Dia berat atas, dia dah terpusing ke bawah. Jadi ini salah satu kapal korek lah dan digunakan untuk mengorek biji timah dulu yang masih ada. Ini pun kita galakkan juga ni adik-adik kita untuk pergi kat sini sebab tak banyak kapal korek yang kita boleh naik atas tu. Betul. Dan tengok keliling dia. Kalau macam saya tengok di Sepang tu kena masuk celah-celah pokok dan sebagainya kan. Jadi ini kalau adik-adik nak tengok, nampak macam alah dia besar-besar rumah orang je. Cuba pergi sendiri tengok besar mana kapal korek ni. Betul. Betul. Kalau nak masuk ni kita memang ada pihak yang jagalah. Pihak MBN kita beli tiket dan kita memang dia akan tour lah dan akan explain kat kita satu-satu macam mana dulu dia orang beroperasi dalam kawasan kapal korek ni. Okey. Ini tadi ni kita ada jaga tapak Gaharu Tea Valley. Kita kalau dekat Cameron kita popular dengan apa? Teh, ladang teh, betul? Betul. Tapi sebenarnya dalam kawasan Jopark ni kita ada ladang Gaharu. Memang sebesar-besarnya, memang sangat-sangat cantik. Dalam Gaharu Tea Valley ni dia adakanlah keluarkan produk teh Gaharu, aiskrim Gaharu, mi Gaharu, macam-macam ada. Aiskrim dan mi pun ada mantap. Macam-macam. Jadi ini pun salah satu orang yang tak tahulah dekat Gopeng ni sangat-sangat dekatlah dengan Ipoh. Kita ada satu ladang Gaharu yang sangat besar. Jadi boleh berkunjung ke sini. Baik. Okey. Next. Okey, tadi kita ada tapak geologi, kita ada tapak budaya, produk. Kita juga ada tapak biodiversity. Salah satunya adalah Taman Alam Kinta dekat Kampar. Ini memang popular sebab kita ada satu pulau burung lah, di mana pulau tersebut memang banyak dengan burung-burung bangau lah. Macam spesies bangau, tapi sebenarnya ada macam-macam lagi dalam kawasan tu. Ini kalau gambar-gambar lepas ni sebenarnya ranger saya lah, ranger perempuan, ranger Atikah. Dia memang minat burung, jadi ni explanation ni saya minta daripada dia lah. Dia je yang kenal burung-burung ni kan. Ini ada beberapa spesies burung lah yang ada kat sana. Ni contohnya adalah burung tuwu. Burung ni mata dia merah. Dia sejenis burung parasit. Dia bertelur dekat dalam sarang orang lain. Lepas tu dia dah bertelur kat situ, dia suruh burung tu yang jaga anak dia. Oh begitu pula. Ni burung tuwu ni. Ini satu benda yang menarik lah. Mungkin adik-adik semua dah belajar kalau ada hubungan antara haiwan dengan haiwan kan, mungkin ada yang biasa simbiosis kan. Tapi kita ingat parasit tu ada macam cacing-cacing ke apa kan. Burung pun boleh ada parasit. Dia menumpang lah katakan. Parasit ni dia menumpang. Okey, kemudian ada ini kita tak tahulah, mungkin kita biasa nampaklah yang kaki panjang kan, berparuh. Ini burung upih paruh sepit. Ini pun ada dekat kawasan Taman Alam Kinta lah, mana dalam kawasan Jopark kita. Dia dulu ada kat Perlis. Tapi sebabkan habitat dan sebagainya, dia mula berhijrah. Dia berkembang dalam kawasan Semenanjung Malaysia ni, memang kita boleh nampak dia lah spesies ni. Okey. Nampak macam kecil kan, tapi sebenarnya kalau tengok depan mata saiz dia besar, lebih kurang separuh kita juga ni. Kalau dia terbang kan memang besar. So kalau nak tengok boleh pergi ke Taman Alam Kinta, kawasan Jopark, Lembah Kinta.
Kalau macam saya ni apa burung-burung macam tu kita pukul rata je, bangau. Macam tu kan. Jadi Sama dia lah, ada sama lain-lain. lah. Dia lain sebenarnya. Kalau kita ni, kalau belajar geologi ni kita tengok, oh burung lah, ada sayap, ada paruh, okey burung bangau, kalau putih. Tapi kalau orang yang minat biodiversity ni pula, dia ada lagi, ini nama lain, nama dia lain, sama juga macam batu kan. Kita tengok batu sama, batu jalan, tapi ada jenis-jenis dia, apa, metamorph, batu sedimen. Itu kalau geologi pula lah. Jadi macam-macam lah kita boleh belajar. Dan kemudian kita ada juga pucung kelabu. Pucung kelabu dia memang menangkap ikan. Jangan tangkap ikan ni macam mana? Dia berdiri statik. Dia diam, dia ikan tu datang, dia terus tangkap. Okey, boleh ke kalau kita play satu lagi video? Nak habis dah. Saya pun tak ada dah ni, kita play video yang kedua boleh? Boleh. Silakan buat. Okey, terima kasih. Bentar ya, kejap ya. Sini buat. Okey. Boleh ni ke? Nak ada dah Pak. Selamat pagi guys. Okey, Pak Ai dah sampai Gopeng. Tak sabar rasanya nak explore Lembah Kinta hari ni. Nak tahu Pak Ai stay mana? Mo! Okey guys, inilah dia. Homestay kat Gopeng. Let's go. Wah, cantiknya Gopeng. Go. Sebelum Pak Ai pergi outdoor, Pak Ai siap. Semua dah ready? Kalau korang nak tahu, kat sini ada banyak aktiviti-aktiviti yang mencabar. Contohnya, korang boleh ride ATV dan pusing satu Gopeng. Yang kedua, sungai dan water sport yang sangat awesome. Ketiga, korang boleh enjoy sunset view di puncak Bukit Batu Putih. Selamat datang ke Gua Tempurung, Luggage Boy Playground. Let's go! Gua ini merupakan salah satu gua batu kapur terbesar di semenanjung Malaysia. Namanya diambil sempena bentuk seperti tempurung kelapa. Dengar cerita, dekat sini ada menu special. Nasi ayam, warung Piramli. Makan-makan. Okey, perut pun dah kenyang, kita sambung penggambaraan Luggage Boy. Let's go! Sekarang Pak Ai on the way ke Tanjung Tuala. Sebelum tu guys,
kita layan dulu vibe petang di Kelly Castle. Titi 5, warisan kapal korek terakhir yang masih ada di Malaysia yang terletak di Jalan Tanjung Tualang. Dekat sini menyimpan banyak kenangan. Hari pun dah petang, lokasi terakhir kita adalah Gunung Lang. Gunung Lang yang terletak hanya 5 km dari Bandar Ipoh telah menjadi satu tarikan terbaru buat orang ramai untuk bersantai bersama keluarga. Luggage Boy dah? Koma bila lagi? Nantikan pengembaraan Luggage Boy seterusnya di #TravelPeraklah. Kata koma bila lagi? Oh, pada suruh. Boleh buat apa orang kata budak-budak sekarang ni suka siap campak-campak luggage lagi. Dekat kawasan Jopak ni boleh kalau nak buat nak campak luggage macam tu kita boleh. Itu antara tempat-tempat yang menarik lah dalam kawasan Jopak . Oh, bagus. Ada video macam ni dia dapat pergi semua. Okey, kita nak sampai ke penghujung dah. Nak nampak slide kan Cik Ihan? Ini kita nampak PowerPoint yang biasa. Okey, dah keluar. Okey, dah keluar. Okey. Kemudian tadi video yang terakhir lah daripada saya, daripada Jopak. Jadi kita nak sampai ke penghujung lah. Jadi sebelum kita habis lah, jadi pihak Perbadanan Taman Negeri Perak memang sentiasa mengadakan kerjasama lah, terutamanya dengan institusi pendidikan, dengan adik-adik sekolah, dengan adik-adik, kalau ada cikgu-cikgu kat sini kan, jadi banyak program yang kita boleh jalankan dalam kawasan Jopak ni. Contohlah lawatan sambil belajar, tapi sekarang ni kita agak terhad lah dengan PKP dan sebagainya kan. Jadi kita ada platform-platform lain lah sebagai webinar contoh dengan EduSpace lah pada hari ini. Terima kasih sudi menyebut Jopak. Kemudian kita ada juga sekolah angkat. Mana sekolah yang nak jadi sekolah angkat Jopak Lembah Kintan ni boleh. Jadi dekat sekolah angkat ni kita bagi apa kan? Dekat sekolah angkat ni kan kita ada buat sebagai mini galeri, contohnya mini galeri Jopak. Kita boleh bagi talk, terutamanya dari segi geologi ke STEM. Jadi kita boleh terlibat dalam kerjasama yang macam tu. Menarik lah, maksudnya macam-macam lah kita boleh belajar dalam kawasan Jopak. Sambil belajar, sambil tengok keindahan alam. Betul. Sebab kita ada program yang kita namakan sebagai FOLK, iaitu Friends of Jopak Lembah Kintan lah. Jadi mana-mana yang individu ke sekolah ke grup yang nak jadi sekolah angkat dan juga kita angkat sebagai rakan Jopak lah, kita ada program ni. Okey. Ini selingan lah, kita juga ada, kalau nak tengok lanjut lah, boleh scan, kita ada QR code ni, dia akan bawa terus kepada e-brochure. Di situ kita ada banyak lagi lah maklumat mengenai kawasan-kawasan yang dalam kawasan Jopak Lembah Kintan. Okey. Jadi sekiranya tuan-tuan perempuan ada apa-apa persoalan ataupun cadangan aktiviti ke apa ke, boleh email pada email kami di bawah, jopak.pk@gmail.com, ataupun call terus kepada nombor pejabat kami
Jadi boleh kalau nak ada soalan ke, usaha sama, kerjasama, adik-adik nak tanya soalan pun boleh. Call lah, nanti saya jawab. Kalau nak tanya pasal apa, nak tanya Gunung Lang tu kat mana ke, nak Gua Tempurung, boleh tanya. Okey, jadi itu saja daripada saya, Ain. Jadi terima kasih pada semua yang mendengar sesi talk kita lah, webinar untuk hari ini. Jadi saya serahkan balik kepada Encik Shihan lah. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Ain kerana kita punya apa sesi webinar yang interaktif ni dia penuh gambar sekali. Jadi kita harap adik-adik dia dah ada 2 step dah. Yang minggu lepas dia dah tengok dah apa kerjaya sebagai ahli geologi tu, dan minggu ni adik-adik dah tengok pula apakah contoh-contoh apa khazanah geologi yang best ada dekat Perak. Tapi untuk makluman Puan Ain juga, kita punya peserta ni bukan dari Perak saja, ada daripada Negeri Sembilan, kan macam adik Hitesh kita daripada Batu Caves kan. Mungkin adik Hitesh ni boleh jadi ahli geologi dan jadikan pula jumpa khazanah-khazanah yang baik. Macam kat Batu Cave tu ada sebenarnya batu-batu yang best. Dia punya dolomite dia, Batu Cave tu kenapa dekat situ. Mungkin adik Hitesh pun boleh buat. Betul, kita ada Akilah pun ada kan. Mungkin diorang ni lah yang akan jadi orang yang menemui ilmu-ilmu baru, lepas tu promosi pula tempat-tempat diorang kan. Ini kita punya Perak ni salah satu contoh. Kita harap tuan-tuan dan perempuan, adik-adik semua dapat manfaat kepada kita punya webinar ni semua. Dan kita punya ada satu lagi, kita ada 1 bulan lagi untuk sampai birthday Geopark Lembah Kinta kan. Betul, tepat pula hari ni 25 bulan 9 ialah sebulan lagi untuk birthday Geopark kita kan. Betul. Thank you. Dah berapa tahun dah Puan Dah kalau masuk tahun ni tahun ketiga lah. Kita ada satu seremoni lah, kita ada majlis pengisytiharan oleh Tuanku Beli Yang Mulia Tuanku Sultan Perak dekat Gunung Lang lah tahun 2018. Jadi sampai tahun ni ketiga dah lah, tahun ketiga. Ada boleh kalau 3 tahun tu dah boleh berjalan, dah boleh bercakap kan. Sebelum kita tamatkan kita punya webinar ni, macam biasa untuk adik-adik yang menumpukan segala usaha dia, kita ada lagi 5 goodie bag yang akan diberikan oleh kita punya kita punya rakan penganjur iaitu Perbadan Taman Negeri Perak. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada 5 soalan untuk nak tanya adik-adik. Siapa yang nak jawab, cakap, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, lepas tu baru kita bagi unmute. Jadi Hitesh dah, Akilah semua dah ready dah. Dia dah satu tangan tu dah tekan dah kan. Jadi soalan pertama kan. Mungkin kita ada nak 5 ni. Kita ada 5 soalan. Soalan pertamanya ialah kita nak 3 peserta kita senaraikan tapak-tapak yang ada dalam Geopark Lembah Kinta. Siapa ingat? Yang paling awal saya nampak naik tangan ni, Nur Ain Adriana. Sila unmutekan mikrofon anda. Ya Allah. Gua Tempurung. Okey, satu-satu je. Satu je. Okey, Gua Tempurung. Alright. Nombor 2. Hitesh. Needle of Tambun. Needle of Tambun. Alright. Lepas tu kita nak ada nampak ada Syafiqah. Gua Kandu. Syafiqah ada Gua Kandu. Betul Puan Ain? Gua Kandu. Lepas tu kita ada Hidayatul Izzati. Kita buka ni ya. Hidayatul Izzati. Hidayatul Izzati 2. Kita dah ada, saya dapat maklum kita ada 3 dah. 3 tapak Geopark ni. Ain Adriana ada, kita ada Hitesh ada. Terima kasih Hitesh. Dan juga yang ketiga tadi, siapa tadi yang ketiga? Syafiqah. Syafiqah
Yang jawab Gua Kandu tu. Gua Kandu. Alright, kita dah ada 3 kan. Kita ada 2 lagi soalan dia. Soalan yang seterusnya. Yang lain saya turunkan dulu apa dia orang punya tangan ni. Boleh turun pakai tangan ni dekat kita punya chat ni. Ada reaction ni kan. Ada raise hand tu kan macam ni kan. Oh, ada nampak saya naik tu kan. Tu lower hand macam tu. Boleh ke macam tu Okey. Yang seterusnya ialah apa benda lah yang diambil yang orang putih nak sangat dekat Perak ni, yang dibuat je lombong rata-rata tu, benda apa? Oh, paling laju sekali ada Puteri Nurin. Oh, Puteri Nurin apa dia? Biji timah. Oh, biji timah. Puteri Nurin dari sekolah mana Puteri Nurin? Sekolah mana? Ke siapa yang daftar? Tafiz. Puteri Nurin. Oh, okey ada Okey kita dah ada maklumatnya. Alright, terima kasih ada Puteri Nurin. Dan satu soalan terakhir soalan terakhir. Jangan risau, yang terakhir sekali saya akan letak kan. Saya punya counter ni di atas sekali. Yang terakhir lah. Gua apa namanya gua tu yang dijadikan tempat menyorok komunis? Oh, okey saya nampak dah yang awal tadi. Amsyar. Mana Amsyar? Gua Tempurung. Mana Amsyar tadi? Dengar, hello. Ya, apa dia? Gua Tempurung. Ya, betul, Gua Tempurung. Ada kawan yang bagi tadi kan, tapi Amsyar yang apa ni Alright, terima kasih Amsyar. Dengan apa sengkeh pasir putih. Betul Jadi kita ada Ain Adriana, ada Hitesh, ada Syafiqah, ada Puteri Nurin dan juga Amsyar. Tahniah, terbaik betul lah memang. Jadi bang sangat bersemangat lah. Jadi saya harap bukan kita terima hadiah saja, ilmu tu penting kan. Jadi bila yang penting sekali nak bawa, apa yang adik-adik dah belajar ni, jangan lupa untuk sambung cari ilmu untuk yang kami dah sediakan, cari ilmu lagi. Macam Puan Ain kata jadi lukisan gua tu kan, cari lagi apa maksud dia kan. Itu pun sangat mantap sekali. Jadi saya bagi pihak penganjur Perbanan Taman Negeri Perak, betul Jabatan Mineral dan Geosains Perak, betul ada Persatuan STEM Kebangsaan Cawangan Perak. Ingin mohon maaf kalau ada terlepas pandang ke apa ke adik ni ke, adik dah angkat tangan dah, kita nampak kan. Minta maaf saya punya internet slow mungkin ada orang tengok YouTube kat rumah saya saya tak nampak ke apa. Terima kasih. Sebelum tuan-tuan dan puan adik-adik semua meninggalkan kita punya sesi ni, minta isi borang penilaian kita punya program dekat sini. Dah selesai kita punya borang penilaian, adik-adik boleh tinggalkan kita punya sesi ini. Terima kasih banyak kepada Puan Ain, kepada kita punya ni kita punya webinar. Terima kasih kepada adik-adik. Terima kasih semua. Datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.